26. Kita tangguh kat sini. Kali kita tangguh kat sini. Oh, okey. Masya-Allah. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lagi, buka. Terima kasih. Bolehlah tulis nama. Yang ini dia di dalam rukun pertama ya. Sekarang ni kita nak habiskan sedikit sahaja lagi rukun pertama sebelum kita pergi ke dalam hukum-hukum yang ada di dalam agama dan masuk kepada rukun kedua iaitu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pada surat 22. Rukun kalimah syahadah itu 4 perkara. Rukun dalam rukun. Macam mana itu ya? Macam ikhlas lah orang sebutnya. Ikhlas itu adalah seperti semut hitam di atas batu yang hitam, di atas ya, batu hitam di malam yang gelap. Jadi kita tak nampak ibu-ibu. Ya, begitulah ya, ikhlas itu setiap satu itu ibu-ibu ada yang lagi dalam-dalam lagi. Rukun Islam ada 5. Rukun pertama adalah syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah sebagai pengakuan yang mesti diucapkan oleh seorang yang ingin menyerahkan dirinya kepada agama Allah. Ya, maksudnya dia nak declare. Dia tak boleh kita buat je ataupun keluar masuk Islam ni. Hari ni Islam, esok Kristian, lusa pula jadi mungkin Buddha pula. Dipanggil apa ibu? Dipanggil apa kalau yang banyak agama ni? Kalau vitamin tu multivitamin. Ni multi apa? Multi religion. Ya. Ada yang macam tu ibu-ibu. Dia pada dia agama ni macam mana yang lain lah ya? Boleh 2, 3. Dalam agama kita dia prinsip. Kalau satu kita ambil satu je. Tak boleh nak tukar-tukar ya? Lakum dinukum waliyadin. Pada kau agama kau, pada aku agama aku. Prinsip. Benda lain kita boleh toleransi, ada di sana timbang rasa, ada di sana win-win situation, ada. Tapi bab agama, bab prinsip tak boleh. Maka di dalam rukun itu mesti diisytiharkan, mesti diberitahu secara pasti, kita tahu dan ada saksi. Kita nampak ibu-ibu, orang ini dia betul, dia telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Dalam kalimah ini ibu, dalam rukun syahadat ini ada dia punya rukun dia, iaitu terdiri daripada 4 di dalam kalimah syahadat itu sendiri. Yang pertama, mengisbatkan ataupun menetapkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ya, pada yang pertama iaitu isbat. Kedua, isbat juga menetapkan sifat Allah, bahawa tiada makhluk yang bersifat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibu-ibu, yang pertama pada zat, kedua pada sifat. Boleh gariskan yang perbezaan di antara 4 tu. Pertama zat, kedua sifat.
Yang ketiga, mengisbatkan juga, iaitu menetapkan juga af'al Allah. Af'al. Nombor 3 bezanya adalah af'al. Af'al ni ibu-ibu maksudnya perbuatan. Perbuatan Allah, fa'alul lima yurid. Kan Allah ni ada perbuatannya, dan perbuatan Allah ni mengikut apa yang Allah kehendaki. Yang ini pun kita isbatkan juga, iaitu semua perbuatan, pekerjaan dan perbuatan yang berlaku semuanya dengan izin Allah, semua dengan kehendak Allah. Baru jadi. Kalau Allah tak buat, adakah bermaksud Allah tidak mampu? Soalannya, tidak. Kalau Allah tak lakukan, adakah kerana Allah tidak mampu? Tidak. Tapi kerana Allah tidak berkehendak. Jadi kalau berlaku, maka maksudnya Allah berkehendak kepada perkara tadi. Contoh, hari ini panas. Boleh tak kalau Allah nak buat sekarang ribut? Boleh. Allah mampu, tapi Allah berkehendak kita dapat cahaya matahari hari ini. Alhamdulillah. Jadi segala perbuatan Allah itu kita hendaklah isbatkan. Kita kena benarkan ibu-ibu, semua yang berlaku mesti dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, 2, 3, dua-dua kepada Allah. Satu, dua, tiga, ketiga-tiga itu kepada Allah, keempat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pada perkataannya, perbuatannya ataupun pada halnya. Semua yang Nabi cakap, semua yang Nabi buat, semua keadaan Nabi itu mesti kita benarkan. Ini isi kandungan syahadah yang kita ucapkan. Jadi kalau orang ibu-ibu dia bersyahadah dengan sungguh-sungguh, dia faham apa yang dia syahadahkan, dia tenang ibu-ibu. Tenang. Sebab apa? Dia yakin semua segala sesuatu yang berlaku itu adalah datang daripada Allah. Allah yang apa? Sifat Allah yang maha perkasa, sifat Allah yang maha penyayang, sifat Allah yang maha kudrah, sifat Allah yang maha mengetahui. Tenang tak ibu-ibu hadapi hidup? Tenanglah. Tak apa, Allah tahu apa yang terbaik untuk saya. Allah uji sekarang, mungkin Allah nak ganti lebih baik. Tenang hati. Bila dia memaknai kalimah asyhadu an la ilaha illallah, itu bukan sekadar wording saja ibu-ibu, tapi di sana penuh dengan keyakinan kita bahawa kita hidup bertuhan. Kita ada Allah. Kita punya Allah yang maha berkuasa, yang maha penyayang, maha pengasih, yang maha membalas, Al-Muntaqim. Allah yang maha membalas. Kalau orang buat jahat kita, kita balas ke? Kita nak Allah balas? Tak apalah, Allah ada. Apa maksud ni ibu-ibu? Saya serahkan. Kamu tak payahlah balas. Dah dia buat jahat, kamu balas jahat pada dia, bila nak habis? Betul tak? Makin besarlah kemudaratan tu bila kita yang jahat dia balas jahat, lepas tu kita pun balas baik, lepas tu dia balas balik. Bila nak habis dah? Cerita pasal apa tak ingatlah cerita siapa, keluarga Dapur 9 pun tak silap masuk mahkamah keluarga. Kalau asyik membangkang je, bila nak habis? Tu cerita ibu-ibu. Kalau satu kejahatan dibalas, kemudian dimulakan lagi, makin merebak. Ingat saja Allah Al-Muntaqim. Allah akan membalas segala, setiap kejahatan itu Allah lah yang paling tahu. Serahkan sahaja pada Allah. Tenang tak hati kita? Damai. Kita maafkan, lepaskan. Maaf, lepas. Maaf, lepas. Serah pada Allah.
kerana kita punya Tuhan. Itu sahaja ibu-ibu. Bila siapa hidup dalam kalimah La ilaha illallah, hidupnya ibu-ibu tak serabut, hidupnya tidak, kita panggil apa ya, struggle tu macam lebih daripada 100% lah. Sebab ingat Allah ada. Maka apa sahaja dilalui dalam kehidupan, dia ingat aku punya Tuhan, dan Tuhan aku adalah Tuhan yang maha berkuasa. Baik. Nombor 4 ibu-ibu yang tadi berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah kehidupan kita, contoh tauladan kita, petunjuk di dalam jalan kita. Jadi apa yang datang pada Nabi semua kita isbatkan, iaitu kita benarkan. Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi tunjuk, apa yang Nabi berlaku di dalam hidup Nabi itu semua ada dia punya sign ataupun signal. Signal apa? Ibu-ibu selalu tengok signal. Orang nak masuk kanan, masuk signal kan? Lagi orang nak berhenti ibu-ibu, ada juga belakang dia gula tekan brake kan? Itu tanda orang nak berhenti. Kalau nak hujan, ada tak signal nak hujan ibu-ibu? Ada guru kan? Ada guru. Tengok tu, langit dah berdentung. Tu signal lah ibu-ibu. Kita pun ready, angkat kain. Signal. Tapi ibu-ibu bagi kita signal. Signal apa? Itu namanya signal bahagia. Hadis Nabi, segala perbuatan Nabi itu semua tanda, semua signal. Signal apa? Nak bahagia, ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kamu ikut aku, iaitu apa? Apa Nabi cakap kita ikut. Apa Nabi buat kita follow ibu-ibu. Jangan follow artis je. Bukan main kalau artis tu di follow dengan passion rambut semua di follow. Apa yang artis suka makan, itulah kita suka makan. Tapi kita follow siapa? Follow Nabi. Sebab yang Nabi tunjuk tu, dia bukan sajalah ibu-ibu, tapi semuanya itu signal siapa nak bahagia ikut Nabi. Sebab itu semua adalah petunjuk untuk kita. Contoh tauladan, uswatun hasanah, iaitu suri tauladan dalam kehidupan manusia. Kalau kamu nak cari Allah, nak cari bahagia dunia akhirat, di sanalah jalannya. Jadi itu yang keempat. Baik. Ada sedikit lagi daripada rukun kepada kalimah syahadah. Maksudnya apa beza-beza daripada rukun yang utama tadi, ada dia punya rukun. Dan ada juga fardu syahadah. Fardu syahadah ini tidak akan lengkap ibu-ibu di bawah ya. Fardu syahadah itu dua perkara. Kalau kita buat salah satu daripadanya. Yang pertama, iqrar dengan lidah. Maksudnya mesti kita lafazkan, mesti kita sebut. Tapi ada orang sebut ibu-ibu tak ada yang kedua, iaitu tak ada tasdiq, membenarkan di dalam hati. Contoh, apabila kalimah syahadah misalnya kata ada pada buku, ada pada kita panggil dekat perjalanan, mungkin ada signboard tulis La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kemudian orang yang kafir pun baca. Dia baca ibu-ibu, baca. Dan kemudian bila dia baca, adakah dia masuk Islam? Taklah. Sebab dia hanya membaca tetapi bukan membenarkan dalam hati. Tak jadilah. Dia mesti datang dua-dua. Kalau dia nak masuk Islam, dia kata tak apalah, saya dah benarkan hati. Tak cukup. Kamu mesti lafazkan. Tapi kalau kamu dah lafazkan, mesti datang dengan hati sekali. Kamu memaknai kalimah tersebut, membenarkan kalimah tersebut, barulah dia dah sempurna keislaman dia. Baik. Maka dengan itu, biasakanlah menyebut menyebut asyhadu, artinya niat sebagai hamba kepada Tuhannya. Kedua, ikrar, menyebut dengan lidah. Ketiga, mempersaksikan dengan hati bahawa yang disaksikan itu adalah benar, bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Menerima syariat yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah benar dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Jadi ini yang kita kena selarikan. Seterusnya ibu-ibu yang ketiga, soalan terakhir 23, syarat dua kalimah syahadah.
Wajib mengetahui lafaz dua kalimah syahadah, wajib mengetahui makna dan kandungannya. Jadi setiap orang yang melafazkan kalimah syahadah mesti tahu, mesti memaknai, mesti menghayati erti kalimah syahadah tersebut. 2. Mengikrarkan dengan lidah dan melafazkan kalimah syahadah itu dengan lengkap. Tak boleh ada yang tertinggal. Berapa kalimah ibu-ibu? Asyhadu an la ilaha illallah. So 6 kalimah tu mesti disebut. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 6 campur 5, 11. Jadi 11 kalimah tadi tu ibu-ibu mesti dia sebut selengkapnya, tidak menukar ataupun menggugurkan ataupun mengganti dengan perkataan lain. Contohnya, dia asyhadu an la ilaha illallah tukar kepada asyhadu ar-Rahman illallah, tak boleh. Walaupun Ar-Rahman juga nama Allah, tak boleh. Mesti dengan lafzul jalalah, iaitu lafaz Allah yang paling tinggi, asma paling tinggi sekali ibu-ibu, bismillah, dengan nama Allah. Kedua, tak boleh tukar juga nama Nabi itu menjadi Nabi lain. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah, tak boleh. Mesti Muhammad Rasulullah. Baik. Wajib meyakini, nombor 3, maksud dan tidak mempunyai keraguan padanya. Jangan ada doubt dalam hati kita ataupun syak. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita masih rasa macam Allah tak cukup berkuasa, maka dia pun minta dengan berhala. Dia tak cukup, dia tak rasa Allah tu berkuasa, dia pergi minta dengan apa itu ibu-ibu? Mambang. Hai mambang tanah, mambang laut. Betul tak ibu-ibu? Banyak. Zaman dulu dipanggil apa? Dipanggil apa ya? Alah, saya lupalah nama dia. Macam dia buat korban sesuatu tu. Korbankan orang yang mengandung lah, ataupun dipanggil apa nama dia? Macam apa? Apa? Macam yang tolak bala tu lah. Yang untuk tolak bala tu ibu-ibu kan. Konon-kononnya dia minta nyawa budak lah. Jadi curi lah, dicolik mana-mana budak. Kemudian ibu-ibu dia letak dekat dalam perahu, letak dekat dalam laut, supaya laut tak marah. Ada banyak kan. Kalau nak buat bangunan ke apa ke kan, kadang-kadang dia bagi dulu apa tah nama dia, macam korban-korban macam tu lah ibu-ibu ya. Maksudnya dia rasa Allah tidak cukup berkuasa. Akhirnya dia minta kepada jin-jin. Dia rasa macam dekat sana barulah selamat kita. Tak ibu-ibu, cukup kita minta daripada Allah. Tidak ada makhluk itu suatu kuasa pun, melainkan semuanya lemah belaka. Kalau Allah bagi ibu-ibu, itu pun hakikatnya datang kuasa itu daripada Allah, tapi bukan daripada makhluk-makhluk semua lemah. Jadi mintalah daripada Allah, yakin dan tidak ada keraguan di dalam lafaz syahadah ini. Keempat, wajib yakin serta mengamalkan tuntutan dan kehendak dua kalimah syahadah, serta menolak segala perkara yang bertentangan dengan maksud kalimah syahadah. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, maksudnya ibu-ibu kita menafikan Tuhan yang lain. Kita menafikan tempat meminta pertolongan. Kita menafikan untuk menyembah selain daripada Allah. Kita menafikan pemberi rezeki itu hanyalah Allah, maka mintalah rezeki daripada Allah. Kita menafikan ibu-ibu meminta segala perlindungan daripada selain Allah. Barulah sempurna ketika kita punya keimanan ataupun lafaz kita berserta dengan perbuatan, berserta dengan keyakinan kita. Baik. Seterusnya ibu-ibu, Ustaz 24, ini berkaitan dengan hukum-hukum. Sebelum kita nak masuk kepada rukun yang kedua, iaitu rukun solat. Sebab bila kita masuk rukun solat, masuk rukun zakat, puasa, haji, kita akan main berkisar dengan hukum-hukum halal, haram,
Hukum-hukum wajib, sunat, makruh, harus, apa lagi? Wajib, sunat, makruh, harus, haram. Kita akan bermain dengan mukallaf, ya. Hukum wajib secara akal, hukum wajib secara syarak, hukum wajib secara adat. Jadi sebelum nak masuk tu ibu-ibu, diterangkan dahulu kepada kita apakah istilah dan juga hukum-hukum dalam Islam. Yang pertama ibu-ibu nak dibezakan, satu mukallaf, yang kedua iaitu hukum. Hukum ini dia tidak akan jatuh kepada orang yang tidak mukallaf. Solat, kalau orang tu gila misalnya kata ibu-ibu, dia wajib tak solat? Tak wajib. Kanak-kanak wajib tak solat? Wajib. Dia disuruh itu sebagai pendidikan saja. Dia ajar, kan? Ajar ni maksudnya dia taklim lah. Tapi wajib dia bila? Bila dia mukallaf, bila dia baligh. Dia baligh saja wajib. Kemudian dia dah, kehidupan dia pun dah dewasa ibu-ibu. Kemudian dia dah sembahyang apa semua. Lepas tu dia kena, apa nama tu, amnesia. Amnesia yang nama dia. Ataupun yang kalau nyanyuk, apa nama dia? Nyanyuk dalam bahasa saintifik ni apa nama dia? Amnesia ke? Amnesia lah ya? Oh, apa tu? Diabetesia? Apa sia-sia lah, tak kisahlah apa. Sia-sia lah, banyaknya sia kan. Jadi ibu-ibu tak kisahlah, maksudnya dia dah nyanyuk. Bila dia nyanyuk, wajib tak dia sembahyang? Tak. Jadi mukallaf itu yang range untuk menunaikan hukum, mesti ada dia punya base dia, iaitu satu mukallaf ni iaitu baligh, yang kedua mukallaf ni iaitu berakal. Baligh dan berakal. Jom kita tulis sikit. Kalau kurang daripada salah satu daripada dua ni, maka dia tidak mukallaf. Mukallaf. Terdiri daripada dua, mesti kena ada dua. Satu dari sudut usianya baligh, yang keduanya akal. Kalau dia baligh tapi tak berakal macam orang gila, tak wajib. Ataupun dia berakal tapi kanak-kanak, tidak wajib. So mesti dia kena ada dua-dua ini, barulah dia wajib menunaikan hukum-hukum ataupun taklifan. Wajib laksana taklif. Kallafa ibu adalah bebanan. Taklif ni adalah tanggungan, bebanan, tanggungjawab. Itu dia taklif. Contoh taklif apa? Solat. Contoh taklif apa? Tutup aurat. Contoh taklif apa? Menuntut ilmu. Contoh taklif apa? Puasa. Semua tu bebanan yang mana datang kewajipan wajib tadi apabila dia ada kemampuan. Kemampuan akal. Sebab itu kalau akal ni dia tidak siuman ataupun tidak sempurna ibu-ibu, maka dia susah untuk dia nak melaksanakan. Maka Allah angkat kewajipan. Ataupun dah tua sangat, tak boleh nak puasa, sebab apa dah tak lagat dah, maka di sana boleh bayar fidyah. Tapi kalau dalam keadaan dia dah baligh dan dah tua, tapi dia hilang kewarasan akal, maka dia dihilangkan dia kewajipan ataupun bebanan-bebanan tadi.
Okey, ini mukallaf. Jadi ibu mukallaf tak? Mukallaf lah. Mukallaf lagi, alhamdulillah. Masih lagi kita mukallaf. Maksudnya akal okey lagi. Balik pun pastilah sudah balik. Tadi juga ibu-ibu dia kata, Ustazah, anak saya ni dia kalau tak solat pun tak apa. Kenapa pula tak solat tak apa? Sebab umur dia memanglah dah 30, tapi dia ni tak pilih. Dia tak pilih. Jadi pada dia ni tak apa, dia tak mukallaf. Cukup 15 tahun tu salah satu tanda balik. Kalau dia tak cukup hormon sekalipun sehingga dia tak ada period, tapi sebab dia dah cukup 15 tahun, ni dia dah balik. Cukuplah dia untuk datang kewajipan menunaikan perintah Allah. Okey, mukallaf itu adalah orang muslim yang dikenakan kewajipan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama kerana telah dewasa dan juga berakal. Telah dewasa itu dia baliglah, serta telah mendengar seruan agama. So bila dia dah mukallaf, wajib mesti menunaikan perintah, meninggalkan larangan. Yang kedua, hukum-hukum dalam Islam. Hukum-hukum dalam Islam ini biasanya disebut sebagai hukum syarak, iaitu terbahagi menjadi 5 perkara. Kalau kita tengok kat sini ibu-ibu, A wajib, B sunat, C haram, D makruh, E harus. Maksudnya ada berapa? 5. Ada 5 ini adalah perkara yang ada di dalam hukum syarak. Jadi apa-apa pun yang kita buat, dia akan berkisar dalam 5 perkara ini, 5 hukum ini. Di dalam misalnya kata kita solat, ibu, kita ambil solat. Solat hukumnya apa? Wajib. Baik, ada tak solat sunat? Solat sunat maka jadi yang kedua. Ada tak solat yang haram? Ada tak? Ada. Solat pada waktu yang diharamkan. Haram lah tu. Bila waktu yang diharamkan solat ibu-ibu? Selepas subuh, sewaktu tegak matahari terbit, selepas asar, selepas betul-betul waktu matahari terbenam. Tu waktu-waktu yang diharamkan solat. Jadi ada solat wajib, ada solat sunat, ada solat haram. Ada tak solat yang makruh? Ada. Solat dalam keadaan tahan tahan kencing, tahan berak ibu-ibu. Solat itu jadi makruh lah. Sebab apa? Terkeping-keping, takut terlepas dah. Kita solat nak ingat Allah ibu-ibu. Ni ingat, jangan terlepas. Makruh. Gantuk sangat, boleh jadi. So dalam rakaat pertama je 30 kali buang. Makruh ibu-ibu. Tidurlah dulu. Kalau waktu panjang, tidur dulu. Maka makruh untuk kita melaksanakan solat dalam keadaan tersebut. Ataupun keadaan, ada juga tempat-tempat yang makruh untuk kita solat. Contohnya di ladang ataupun di ladang unta ibu-ibu. Tempat binatang punya tempat rumah mereka. Dan mungkin tempat tu ada najis ibu-ibu, makruh. So ada tempat yang menjadikan solat itu makruh untuk kita kerjakan. Harus ada harus? Ada. Kalau kita tak ada apa-apa ibu-ibu kan, kita rasa kita nak solat mutlak, habis dah solat sunat saya semua dah habis dah, nak tunaikan, dibolehkan, tak ada masalah, asalkan jangan di dalam waktu-waktu yang diharamkan ataupun waktu yang dimakruhkan atau tempat yang dimakruhkan. Jadi dia akan berkisar dalam 5 hukum ini. Perkahwinan pun macam tu. Perkahwinan boleh jadi perkahwinan tu wajib ibu-ibu. Hukumnya wajib. Apabila dia dah tak boleh dah tahan dia punya nafsu dia. Dia tengok tiang pun nampak macam perempuan. Tengok tiang ibu-ibu. Cantiknya tiang tu. Dahsyat. Dia tengok binatang ibu-ibu, bernafsu tengok binatang. Ada tak? Ada ibu-ibu. Baiklah kau kahwin, betul tak? Wajib dah ni? Wajib dia kahwin. Baik, yang sunat kahwin siapa? Mampu, tapi dia okey lah ibu-ibu.
tapi dia boleh ada kemampuan jasa, ada kemampuan harta, dia pun sihat, ini sunat. Digalakkan berkahwin, memperbanyakkan umat Rasulullah, sebab itulah sunnah Nabi. Makruh berkahwin ada. Dia mungkin ibu-ibu dia dah tahu dah, dia kalau kahwin ni memang isteri dia tak akan boleh bahagia dengan dia kan. Mungkin ada yang sakit-sakit, tapi kalau isteri dia sabar, terpulanglah pada isteri dia kan. Jadi adalah mungkin isteri dia pun akan berjangkit penyakit dengan dia dan sebagainya, maka makruhlah untuk dia berkahwin. Keempat, haram berkahwin. Haram ni ibu-ibu dia dah tahu dah. Kalau dia berkahwin ni memanglah dia nak menyebarkan mudarat kepada isteri dia. Saja ibu-ibu dalam cerita-cerita pun drama-drama, dia dah niat dah nak balas dendam. Bila dah jadi isteri, dah tak boleh nak lari ibu-ibu. Sebab apa? Dia dah berkuasa. Yang ni haram perkahwinan tersebut dijalankan. Yang kelima adalah harus dalam keadaan dia biasa-biasa je ibu-ibu, tapi dia tak buat okey. Tak kata ada sangat duit pun tak berapa ada sangat, tapi nak kata bernafsu sangat pun biasa-biasa je ibu-ibu. Maka keadaan dia harus untuk berkahwin. Sekejap ya.